siri ke-6 ini, saya membuat magic kepada anda. Magic apa? Teruskan menonton channel Pendaki Solo. Selamat datang ke channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe, like and share. Kita jumpa lagi pada siri ke-6 dalam Struggle Behind Successful atau Sengsara di Sebalik Kejayaan. Mendaki 111 kali dalam tempoh 111 hari ke puncak Gunung Kinabalu sebagai first record in the world. Pada siri ini, iaitu siri ke-6, bermulanya pendakian saya yang ke-41 dan seterusnya. Okey, sampai ke pendakian saya yang ke-60. Siri ini, saya melangkah menuju ke puncak gunung yang tertinggi di Malaysia setinggi 4,095 meter dengan penuh keyakinan, penuh semangat, penuh dengan ketabahan walaupun terpaksa menghadapi 1001 halangan. Bermulanya pada pendakian yang ke-41 ini, iaitu pada 11 Februari 2010. Saya start buat magic. Nak tahu? Teruskan menonton. Jangan buang sampah berata tempat. Okey, tekan balik. Pada 11 Februari 2010, iaitu pendakian saya yang ke-41, saya bersama guide ataupun maling gunung serta seorang pengiring iaitu student UMS bergerak meninggalkan Tim Pohong Gate pada jam 5.30 pagi. Awal saya mendaki tu. Dan tiba di puncak pada hampir-hampir pukul 1 tengah hari. Memang berasaplah kepala panas dan turun balik ke bawah. Tiba di Pohong Gate pukul 4.10. Saya rehat tak lama, 3 jam. 3 jam tu di bawah. Dalam masa yang sama saya makan, cek kesihatan, bersih diri dan tukar pakaian apa semula. Dan saya buat magic. Biasanya saya akan terus berehat dan terus mendaki pada keesokan harinya. Tapi ini magic, saya akan start kembali mendaki pada pukul 7 malam daripada Tim Pohong Gate, bergerak dan tiba di puncak pada jam 2.42 pagi pada 12 Februari 2010. Itu berjalan dalam gelap menggunakan headlamp dan perjalanan naik berhati-hati sebab keadaan yang gelap. Selepas berada seketika di kawasan puncak tu oleh kerana terlalu sejuk, kita orang pun turunlah dan tiba di Tim Pohong Gate pukul 7 pagi. Saya pun start mendaki balik dan tiba di puncak pada pukul 6 petang. Dan dalam keadaan angin yang agak kuat lah masa tu. Rehat seketika beberapa, tak sampai 15 minit pun duduk dekat kawasan puncak. Lepas ambil gambar, ambil video sedikit. Lepas tu terus kita turun lah. Dan tiba di Tim Pohong Gate pada jam 10 malam. Agak laju sikit. Dalam tempoh 2 hari tu, saya telah membuat magic pertama, iaitu mendaki ke puncak Gunung Kinabalu sebanyak 3 kali dalam tempoh 2 hari. Satu malam tak tidur, baik. Masa yang turun kali yang ketiga tu, mata saya tengok dekat je dah. Tetapi jauh. Sebab apa? Mengantuk. Itulah keajaiban yang pertama yang saya buat magic kepada anda. Sebab apa? Saya kena buat macam tu. Kalau saya tak buat macam tu 2 hari 3 kali pendakian itu, bermakna tempoh dengan jumlah pendakian saya tak balance nanti. So saya kena ganti. Yang sebelum ni saya tidak boleh mendaki ke puncak. So saya kena gantilah. Inilah magic yang saya kena buat. Ini magic yang pertama. Magic yang kedua akan datang. Kalau nak tahu, kenalah subscribe, like, share. Terus kamu nonton channel Pendaki Solo. Pada 13 Februari 2010, saya memulakan pendakian
yang ke-44 pada jam 7.50 pagi dan tiba di puncak pukul 2.52 petang. Dan selepas itu terus turun ke bawah, tiba di bawah pada pukul 6.30 petang. Pada 14 Februari 2010 bermulalah pendakian saya yang ke-45. Saya start mendaki sebelah pagi sampai di puncak lebih kurang pukul 2 hingga pukul 3 petang dan tiba di Tipong Gate itu starting point sebelum pukul 9 malam. Sehinggalah itulah ulang-alik rutin hari-hari sampailah ke pendakian yang ke-48. Itulah hari-hari dengan guide ataupun malai gunung bersama dengan pendaki pengiring saya daripada UMS yang berbeza-beza. Dia bertukarlah setiap hari. Pada pendakian saya yang ke-49 pula seperti biasalah, saya mendaki pada 10 pagi, yang mana saya telah tiba di puncak pada 11 petang dan malam saya tiba di Tipong Gate. Pada pendakian saya yang ke-49 itu UMS yang diketuai oleh Naik Chancellor sendiri bersama dengan tim daripada TV3 dan juga pendaki solo junior Muhammad Syahrul Nizam turut mendaki. Saya mendaki ke puncak terus dan diorang menginap di Panalaban, itu di Labarata, dan dia akan mendaki ke puncak keesokan hari dan saya terus ke puncak, terus turun ke bawah. Pada kali ini kan, pada yang kali ke-49 ini turut mendaki bersama dengan saya UMS iaitu Dr. Mariana, turut mendaki ke puncak bersama dengan saya. Meleleh bawah kan? Sebab Dr. Mariana dia ingin mengambil data pendakian saya di kawasan ataupun di paras yang tinggi. Macam mana denyutan jantung saya, keadaan kolesterol dalam badan saya, dia cek dengan bersama dengan seorang porter lah untuk membawa peralatan medikal di paras lebih pada 4,000 meter. Selepas selesai lah, masa tu kita sampai di puncak pada hari tu agak lewat sedikit lah, pukul 6.10 petang baru sampai di puncak. Saya sampai di puncak, lepas tu Dr. Mariana terus cek buat ni apa ni semua dalam keadaan yang sejuk. Memang sejuk lah, menggigil. Mereka semua kena pakai gloves, sarung tangan, sebab sejuk. Sebab cuaca siang hari teramat panas dan bila menjelang senja dia akan sejuk biar melampau. Dan kami turun together dan saya tidak meninggalkan Dr. Mariana kan, mana boleh tinggal. So kita turun slow. Kalau saya guide dengan pendaki US, kalau kami bertiga saja kita boleh cepat turun, tetapi oleh kerana ada doktor membawa peralatan lagi, dah lah tu Dr. Mariana itulah first time dia naik mendaki gunung Kinabalu kan. So kita sampai di bawah pukul 1 dan terus pergi ke penginapan, berehat, dan saya meneruskan pendakian yang ke-50 pada keesokan harinya, iaitu saya start pada pukul 5.30 pagi dan tiba di puncak pada pukul 1 tengah hari bersama-sama dengan tim TV3 yang buat syuting mengenai pendakian saya dan juga pendaki solo junior Muhammad Syahrul Nizam yang ketika itu berumur 6 tahun. Untuk pengetahuan, Syahrul Nizam first tiba di puncak Gunung Kinabalu iaitu pada tahun 2008 ketika celebrate birthday dia yang ke-4 tahun. Selepas semuanya selesai, kami pun turunlah dan tim TV3 terus menginap di Panalaban dan sementara saya Syahrul Nizam terus turun ke Tipong Gate dan kami tiba pada pukul 8 malam. Magic
yang berlaku ketika itu ialah saya telah melepasi rekod sebelum ini yang diiktiraf oleh The Malaysia Book Record dengan mendaki 50 kali dalam tempoh 60 hari Gunung Kinabalu pada tahun 2007 sempena 50 tahun kemerdekaan negara kita. Saya dah melepasi rekod itu 50 kali, tapi saya buat itu dalam tempoh tak sampai 60 hari, dalam tempoh 51 hari mendaki 50 kali. Teruskan menonton channel Pendaki Solo. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Rekod. Macam ni lah rekod. Tekan lagi sekali. Sudah tekan Okey. Beginilah keadaan yang semakin berkabus daripada puncak Gunung Kinabalu pada 25 Februari 2010. Saya terus melakukan pendakian pada 20 Februari, iaitu pendakian saya yang ke-51. Sebelah pagi bergerak daripada Tipongge, tiba di puncak selepas tengah hari, dan lewat petang tiba di Tipongge. Itulah rutin every day. Walaupun keadaan cuaca yang panas, terik pada siang hari dan menyebabkan saya kekurangan air, di Gunung Kinabalu sendiri pun kekurangan air disebabkan oleh musim kemarau yang telah tiba. Saya juga terpaksa mengenakan pakaian yang lipis saja bergerak di siang hari. Ada juga saya pakai seluar pendek pun ada. Saya menggunakan payung sebab terlalu panas. Bukan hujan saja, panas pun saya menggunakan payung. Terpaksa membawa air minuman yang lebih dengan satu semangat untuk Malaysia, semangat membara untuk menghabiskan pendakian saya sebanyak 111 kali dalam tempoh 111 hari itu. Mendaki punya mendaki, masuklah hari yang ke-59. Hui, kejap tak kira lah 59. Masa saya turun daripada puncak tu, rupa-rupanya Tan Sri Khalid Yunuh, siapa tak kenal dia, tak tahulah kan. Tan Sri Khalid Yunuh salah seorang pendaki Everest negara kita, orang yang paling senior lah. Dia menunggu saya di checkpoint saya. Dia mendaki dah sebelum tu, saya dah jumpa dah sebelum tu, tapi saya buat donor je kan. Ni dia jumpa, dia tunggu saya di checkpoint saya ketika saya turun. Siap dia buat Nescafe tarik lagi tu kat saya. Dan memberi kata-kata semangat, dan beliau amat yakin saya boleh melepasi dengan semangat yang saya ada. Terima kasih Tan Sri Khalid. Keadaan cuaca yang panas di siang hari sehingga mencapai 40 darjah Celsius. Memanglah letih terbakar, muka saya pun terbakar, menyebabkan pokok-pokok renek itu mati. Kat kawasan puncak, kat kawasan bawah-bawah sikit pada puncak tu ada pokok-pokok renek kan. Keadaan menjadi kering, lopok air tinggal kosong saja, tak ada air dah, kering. Menyebabkan di labarata, restoran labarata pun kekurangan air, menyebabkan di situ tak dibenarkan untuk mandi, cuma untuk bersih sikit tu adalah air. Keadaan cuaca pada hari ini amat baik sekali, walaupun kadang-kala ianya berkabus. Namun begitu, keadaan panas yang agak terik menyebabkan kulit badan terasa perih.
inilah suasana daripada puncak Gunung Kinabalu. 357. Okey, kami sudah sampai di puncak jam 3.57. Sampai sama-sama atau kamu sampai lewat? Sampai sama-sama. Okey, jam 3.57. Saya telah tiba di puncak Gunung Kinabalu untuk pendakian kali ke 59 pada jam 3.57 petang. Bersama-sama dengan seorang pengiring daripada Universiti Malaysia Sabah, iaitu nama Razif bin Hamdan. pendaki daripada Universiti Malaysia Sabah, pengiring saya yang ke-60 yang lebih popular dengan nama Munira. Wow! Sudah sampai puncak, ada lagi. Dan ini dia juru pandu arah yang popular, iaitu Yoko. Saya melakukan pendakian terus keesokan hari pun sama. Pendakian saya yang ke-60, saya gerak pada pukul 7. 20 pagi sampai di puncak. Agak lewat sedikit lah sebab terlalu panas kan. Pukul 5.30 petang sampai di puncak. Dan tiba di Tiponggit pukul 8 malam. Itulah antara magic saya dapat kongsikan kepada anda semua pada siri ke-6 ini, yang menjadi satu pemakin semangat untuk saya menghabiskan pendakian sebanyak 111 kali. Untuk cabaran seterusnya, liku-liku rintangan dan kepayahan melakukan pendakian naik dan turun Gunung Kinabalu yang saya terpaksa hadapi. Jangan lupa subscribe, like, and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua. Untuk mendapatkan video tentang pendakian saya yang ke-7 dan siri-siri seterusnya, saya upload nanti di dalam channel saya ini. Jangan lupa tekan lonceng di sebelah tu kalau nak tahu. Kalau tak tekan, susah nak tahulah, susah nak cari kan. Oleh itu, kita jumpa lagi untuk siri ke-7, yang mana anda akan dapat mengetahui lebih banyak cabaran yang saya terpaksa hadapi, yang saya terpaksa tempuhi pada pendakian musim kemarau. Apa jadi pada musim kemarau? Yang siri-siri sebelum ini, musim hujan, musim tengkujuh, air terjun, banjir dan sebagainya. Ini musim kemarau pula. Apa jadi pada saya ketika mendaki Gunung Kinabalu? Tunggu siri ke-7 dan seterusnya dalam Struggle Behind Successful, atau tunggu siri ke-7 ini. Tunggu siri ke-7 dalam Struggle Behind Successful 111 Time in 111 Days Climb Mount Kinabalu for first record in the world by pendaki solo. Oleh itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.